Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam siri kuliah yang dibawakan oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Alhamdulillah, telah banyak yang kita kongsikan dan telah banyak yang ustaz-ustaz lain kongsikan di bawah PQDM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati seluruh warga PQDM dan juga semua yang mendengar kuliah kita pada pagi ini di link-link ataupun di page-page yang berkaitan, yang turut sama menyiarkan Facebook Live ini di page masing-masing. Alhamdulillah, topik yang kita bahaskan pada pertemuan kali ini ialah berkaitan dengan mustalah hadis, tentang kitab Taisir Mustalah Al-Hadis, ilmu berkaitan ulum al-hadis. Dan alhamdulillah, pada minggu yang lepas kita dah bincang tentang pembahagian khabar menurut pembahagian khabar berdasarkan sanad, berdasarkan sanad dia, pembahagian khabar berdasarkan sanad. Dia tak keluar, dia punya, kita tak save ke baru ni, dia tak ingat dia punya PDF highlight dia tak boleh save. Baik, kalau saya ulang kaji sedikit, pembahagian khabar berkait, dia ada sampainya kepada kita. Okey, fasal pertama ialah berdasarkan jalan dia sampai kepada kita. Kita dah sebut secara ringkas dua pembahagian, ialah khabar al-mutawatir dan juga ahad. Khabar al-mutawatir dan juga ahad. Ini khabar al-ahad, dua pembahagian, khabar mutawatir dan juga al-ahad. Mutawatir adalah yang khabar yang jumlah rawinya ramai, perawi jumlah rawinya ramai, yang menurut hukum akal mustahil untuk mereka berpakat mereka-reka, iaitu menipu di atas khabar ini. Jumlahnya ramai yang sampai ke tahap mustahil untuk berpakat untuk berdusta. Okey, jadi syarat dia, kita ada 4 syarat mutawatir, iaitu bilangan perawi yang ramai. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, jumlah setiap ramai itu pada setiap tabaqat sanad. Tabaqat tu mana peringkat. Yang ketiga, kebiasaannya mustahil untuk mereka berpakat untuk berdusta. Dan yang keempat, asas bagi khabar ialah kami mendengar, kami melihat, kami merasai dan sebagainya. Itu berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun berkaitan dengan khabar yang dibawa dari orang kepada orang. Ketika sekiranya khabar sandaran ini seperti adalah akal, seperti pendapat tentang alam ini baru, maknanya semua orang tak payah riwayat pun dia tahu, saya melihat alam ini adalah sesuatu yang baru. Yang ini kita tak panggil riwayat tu mutawatir, kerana dia sudah diketahui secara darurat, gitulah bagi kita. Okey, tidak dinamakan. Hukum mutawatir pula adalah ilmu yang pasti, ilmu yang diyakini. Maknanya bila kita sampai kepada kita khabar mutawatir, 100% kita yakin
ini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mutawatir terbahagi kepada dua, iaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah mutawatir dari sudut perkataannya, lafaznya itu mutawatir, sebagaimana hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar yang telah diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Yang kedua, mutawatir maknawi adalah seperti hadis berkaitan dengan mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis ini terdapat banyak hadis yang meriwayatkan, walaupun setiap satunya tidak mencapai darjat mutawatir, tapi apabila dikumpulkan makna mengangkat tangan ketika berdoa berdasarkan hadis A, B, C, D, jumlah itu kesemuanya menjadikan dia adalah mutawatir. Jadi itu adalah mutawatir. Kemudian perbahasan yang kedua adalah khabar ahad. Khabar ahad ialah asalnya daripada perkataan tunggal, satu, ataupun dari sudut definisi yang tidak memenuhi syarat mutawatir dipanggil hadis ahad. Okey. Dan khabar ahad menghasilkan ilmu nazari. Ilmu nazari ini ilmu yang pada sangkaan kita dia adalah boleh diterima kalau sekiranya kebarangkalian kesahihan itu tinggi. Tapi kalau kebarangkalian dhaif itu tinggi, maka hadis itu menjadi lemah. Kenapa dia dhaif nanti kita akan bincangkan nanti. Kemudian berdasarkan jalan, walaupun nama dia ahad, satu, tunggal, tapi dia boleh jadi dua, boleh jadi tiga, selama dia tidak mencapai jumlah mutawatir. Okay, jumlah mutawatir ni kalau khilaf ada yang kata 10, kan? Bawah pada 10, tiga atau lebih kita panggil masyhur. Okay, seperti hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Saya ambil contoh di sini dalam teks bahasa Arab. Okay, kalau tuan-tuan boleh tengok di sini, ini adalah contoh mukhattat asanid hadis innallaha la yaqbidul ilma. Okey, mukhattat hadis. Dia bermula daripada bawah kemudian baru naik atas. Kita buat baru ni daripada atas turun ke bawah. Dia daripada bawah, okey. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang meriwayatkan kepada Nabi Abdullah ibnu Amr, Abu Hurairah, Ziyad bin Labid dan Aisyah radhiyallahu anha. Ada 5 orang sahabat yang meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada 5 orang sahabat ni ada 1 2 3 4 5. Ada 5 orang ada 4 orang sahabat. 5 pula dah ni. Okey. Kita tanda ni nombor 1. Okey. Ni nombor 2. Dua bahasa Arab tulis macam tu. Ni nombor 3. Okey. Dan ni nombor 4. Okey. Okey. 4 orang sahabat meriwayatkan daripada Nabi. Abdullah bin Amr, Abu Hurairah dan Ziyad bin Labid serta Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Abdullah bin Amr keluar Urwah dan juga Urwah ni. Nah, Hisham bin Urwah, Malik, okey, ni orang yang sama sebenarnya. Kemudian Hisham bin Urwah. Kemudian di sini pecah, ada Malik dan Jarir, Al-Ala. Kemudian di sini lagi satu jalan. Sini akhirnya riwayat Imam Bukhari ialah daripada Ibnu Abi Uwais, daripada Malik bin Hisham bin Urwah, daripada Urwah bin Zubair, daripada Abdullah bin Amr, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita tengok sanad. Imam Muslim pula meriwayatkan dari jalan Qutaibah bin Sa'id, daripada Jarir, daripada Hisham bin Urwah, daripada Urwah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ketiga At-Tabrani. Tabrani daripada Abdullah Muhammad bin Amr bin an Abihi Al-Ala bin Sulaiman Ar-Raqi, Imam Az-Zuhri daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang ketiga. Jalan yang keempat Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah. Okey. Dia gini Abdullah daripada Waqi'. Okey, Abdullah daripada ayahnya Imam Ahmad, kemudian daripada Waqi', daripada Al-A'mash, kemudian daripada Salim bin Abil Ja'd. Okey.
terlihat nak panah macam tu. Daripada Ziyad bin Labid, okey, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan Al-Khatib pula, okey, ini adalah Abu Bakar bin Sadaqah Abdullah bin Sa'id, daripada Musa bin Uqbah turun, daripada Urwah ibnu Zubair juga, tapi jalan dia yang daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah. Jadi zaman sahabat ada 4 orang rawi. Okey. Zaman ni ada 3 orang rawi daripada Urwah bin Zubair. Urwah ni sama. Urwah 3. Zaman ni ada 4, Hisham, Zuhri, Amash, Musa. Daripada ni ada 5 orang rawi. Okey. Daripada ni pun ada 5 orang rawi. Jadi ini jumlah perawi pada setiap tabaqat. Okey, setiap tabaqat rawi. Okey, lapisan kedua, lapisan ketiga. So kita dapati setiap lapisan ini tidak kurang daripada 3 orang. Tidak kurang daripada 3 orang. Maka hadis ni kategori dia mengikut jumlah jalan yang sampai kepada kita, kita panggil hadis ni hadis masyhur. Okey, hadis masyhur. Boleh nampak tak tuan-tuan? Ni kita berpandukan kepada kitab ni. Kemudian kita juga pada minggu lepas kita bincang tentang hadis tentang masyhur bukan istilah, ya. Masyhur bukan istilah ni adalah masyhur yang jalannya tak macam ni, cuma dia famous. Famous yang kita sebut masyhur ghairul istilahi. Famous atau masyhur dengan famous atau terkenal lah bahasa kita. Hadis ni boleh jadi terkenal tapi sebenarnya tidak masyhur. Okey. Hari ni kita ada adik pun nak ngaji. Nak ngaji ilmu mustalah hadis. Okey, itu masyhur. Kemudian kita baca panjang baru ni, Al-Aziz adalah jalan 2. Kalau kita faham masyhur tadi, kalau satu tabaqat jumlahnya hanya sampai 2 orang, maka dia adalah hadis masyhur aziz. Okey, ni sebagai contoh. Aziz ni macam ni. Okey. Daripada Anas. Ini dia mula daripada zaman sahabat pula. Kita balik pula. Sekarang ni syajarah isnad dia daripada di sini maknanya daripada Nabi lah, sallallahu alaihi wasallam. Sini daripada Nabi. Nabi daripada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada 2 riwayat Bukhari, Muslim dan riwayat Bukhari saja. 2 jalan. Siapa ambil daripada Nabi? Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Yang ambil daripada Anas bin Malik, Qatadah, Abdul Aziz. Kita dah sebut contoh baru ni. So dia kata pada setiap jalan ini saja kita nampak dia, jalan ini saja kita boleh panggil sebagai aziz, ya, walaupun kita tidak lagi melihat pada jalan ini. Tapi hak ni saja kita boleh panggil sebab minima dia zaman sahabat ni ada 2. Okey. So kalau sini 5 ke 6 ke, tetap saja paling minima dia 2. Pada setiap tabaqat ni, pada satu tabaqat paling minima dia 2, kita panggil dia Al-Aziz. Okey. Dan yang seterusnya kita baca juga baru ni ialah hadis seperti ni Al-Aziz. Kita review balik secara cepatlah. Gharib pula turun lagi sebagai 1. Gharib ni 1. Sebagai contoh, kalau kita tengok di sini nanti tak ada contoh, dia bagi hadis ya. Okey. Infarada bihadzal wajh. Okey. Hari ni bab kita nak masuk ialah pembahagian khabar al-ahad bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Pembahagian khabar ahad merujuk kepada kekuatan dan kelemahannya. Okey. Okey. Kekuatan dan kelemahan. Yakni tadi kita bagi ikut jalan. Sekarang ni dari sudut kekuatan. Kekuatan dia sama ada hadis ni kuat ataupun lemah. Hadis ni kuat ataupun lemah. Kalau orang sihat, kuat. Kalau amal hadis tu kuat, boleh buat hujah. Hadis tu lemah, maknanya dia tak boleh nak buat hujah. Hadis ahad yang terdiri dari masyhur, aziz dan gharib terbahagi kepada 2. Terbahagi kepada 2. Pertama, yang ni menurut kepada jalan.
Kesemua merujuk kepada jalan, terbahagi pula kepada dua, merujuk kepada kuat ataupun lemah dia. Pertama makbul, yang kedua mardud. Makbul ni ialah hadis yang kebenaran penceritanya atau perawinya lah, perawi ni, pencerita ataupun perawi lebih kuat atau lebih mengatasi. Apa maksud dia? Kita tengok bahasa Arab dia. Maqbul ma tarajjaha sidqul mukhbiri bihi. Kalau saya terjemah macam ni. Apa yang kebenaran orang yang menceritakan itu lebih kuat, lebih rajih. Tahu rajih, pendapat yang rajih? Pendapat rajih ni lebih kuat. Tarajjah ni makna rajih. Orang ni kita tengok, dia ada baik, dia ada buruk. Tapi kebaikan dia, boleh jadi dia ni betul, boleh jadi dia ni tak salah. Tapi yang betul dia mengatasi. Orang kata memang dia ni dia tak menipu. Yang ni dia rajih. Setelah kita tengok jalan dia, orang ni okey. Maka kebenaran setiap yang bercerita ni mengatasi kebarangkalian. Sebab tu kita kata hadis ni kenapa digunakan istilah tarajjaha, rajih, tarajjaha. Okey. Perkataan tarajjaha. Tarajjaha ni rajih. Rajih ni makna lebih kuat. Kenapa gunakan kalimah tarajjaha? Sebab dalam hadis ahad kita berinteraksi dengan kebarangkalian. Betul tak? Kalau mutawatir no question, tidak dipersoalkan. Tidak kita persoal. Kalau mutawatir tak kesal kata. Rawi ni macam mana sifat dia, wajib dah terima. Sebab apa? Mustahil semua orang akan berdusta. Tapi khabar ahad jumlah dia tak kuat untuk membuktikan. Dengan jumlah tu tak kuat membuktikan kebenaran khabar. Maka tak kuat tu mesti dilihat kepada kekuatan rawi secara individu. Individu ni setelah kita tengok, maka kebenaran perkataan mereka, kebarangkalian dia benar lebih daripada kebarangkalian dia tidak benar. Maka kita panggil hadis tu adalah hadis makbul. Makbul ni peringkat pertama. Makbul ni ada pula sahih dan apa. Kita panggil makbul ni maknanya apa? Diterima. Hadis makbul, hadis yang diterima. Makbul. Makbul ni diterima. Kalau biasanya kita pangkat, kalau pangkat panggil makbul ni lulus lah. Lulus. Pangkat dia makbul, lulus. Mardud, mardud ni ditolak, maksud dia mardud. Mardud ditolak. Kenapa dia tolak? Hadis yang kebenaran penceritanya tidak kuat. Okey. Malam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Apa yang tidak kuat kebenaran perawinya, yakni perawinya tu tidak cukup kuat untuk menyatakan hadis ni benar. Kenapa kuat, kenapa tak kuat, kita akan cerita lepas daripada ni. Okey. Hukum dia pula. Hukum perawi yang makbul. Hukum hadis makbul, wajib berhujjah dengannya dan beramal dengannya. Hukum hadis mardud, tidak boleh berhujjah dengannya dan tidak wajib beramal dengannya. Tidak wajib beramal dengannya. Kenapa? Sebab dia, kebarangkalian dia tidak benar lebih tinggi daripada kebarangkalian dia benar. Macam mana nak beramal? Okey. So, seperti yang saya ni, okay, saya gunakan warna hijau lah, hijau. Hijau kuning lah. Syahir suka hijau kuning. Kuning hijau ke hijau kuning? Hijau kuning. Okey, wajib berhujjah dan beramal dengannya. Mardud pula tidak boleh berhujjah dengannya dan tidak wajib beramal dengannya. Kenapa? Sebab dia ditolak. Mardud ni makna dia ditolak dalam bahasa Arab. Kalau kita sebut ni, okey. Kalau kita sebut, kita guna warna okey, biru, okeylah biru. Ada banyak macam-macam warna kan. Okey. Makbul maksudnya diterima.
Uduhnya hari ni. Back. Tak cantik ah. Okey, back di sini. Idris. Okey. Kena tulis ni kipek tu sebab diterima. Kalau tulis kena tulis sini. Okey. Lama dia tak gerak. Ada jadi bila jadi ada ni mouse dia tu. Allahu Akbar. Apa? Minggu lepas lagi cantik kan? Terima. Ni mardud maksudnya tolak. Okey. Makbul maksud dia diterima, mardud maksud dia ditolak. Mana hadis ni ada dua. Satu hadis yang kita terima, satu hadis yang kita tolak. Kenapa kita tolak hadis dan kerana kita terima hadis? Kerana kekuatan orang yang membawanya. Okey. Kenapa pula kena tengok pada kekuatan? Kita balik kepada asal usul kenapa ilmu hadis ini disusun. Kalau kita ingat lagi di awal penceritaan kita, Abdullah Ibnul Mubarak dia kata apa? Dulu kami tak tanya siapa riwayat hadis ni. Mana hadis kami percaya belaka. Tapi bila berlakunya fitnah pembunuhan Uthman, maka kami mula bertanya, siapa yang bagi tahu kepada kamu? Kemudian kami ambil ilmu dari ahli sunnah dan kami tinggalkan ilmu dari ahli bid'ah. Kenapa? Kerana zaman tu mula wujudnya orang-orang yang memalsukan hadis dan orang yang berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi untuk setelah diteliti yang betul saja kita terima. Yang tak betul kita tolak. Bukan kita sengaja nak tolak hadis, tak. Kalau hadis tu tak kuat, kita tak terima sebab apa? Sebab dia ada kebarangkalian bukan daripada Nabi dia tinggi. Kebarangkalian dia bukan daripada Nabi tinggi. Sebab tu kita tolak. Kalau kebarangkalian dia daripada Nabi tu tinggi dan kebarangkalian dusta dia tu rendah, atau tak saya kata dusta, kalau kebarangkalian dusta tu dah masuk kepada hadis yang sangat lemah. Kalau ada kebarangkalian dusta, itu memang dhaif jiddan, ataupun hadis orang ni boleh sampai kepada mungkar, sampai kepada hadis maudhu' kalau dia kebarangkalian dia dusta tu sangat tinggi. Tapi kalau kebarangkalian dia benar tu tinggi, kita terimalah hadis tu. Jadi kenapa ulama susun bukan sengaja nak tolak, nak terima orang. Ada orang kata pokok hadis ni pelik sungguh. Dah tahu dah hadis je lah. Dia pun kata hadis maudhu' pun hadis. Apa kita nak apa masalah? Hadis maudhu' pun hadis, tuan-tuan. Belajar dulu. Hadis maudhu' adalah hadis kebarangkalian dia menipu atas Nabi tu besar. Apatah lagi kalau setelah dia tu cek, dia mengaku sungguh dia reka hadis ni. Apatah lagi kalau dia tak ada jalan yang menunjuk dia daripada Nabi. Takkanlah kita nak terima hadis ni mau ambil mana? Tak tahulah, saya jumpa dalam kitab tu ada tak cakap tak jalan. Tak ada kitab tu dia tulis macam tu je. So, macam mana kita nak confirm dia daripada Nabi? Ilmu ulumul hadis adalah tentang macam mana kita nak selidiki sesuatu hadis itu betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh faham? Jadi setelah diselidiki terbahagi kepada dua. Yang kuat kebarangkalian benar, kita terima. Yang kuat kebarangkalian tidak benar, ataupun yang tidak kuat kebarangkalian dia benar, kita pun tidak terima. Jadi yang diterima, kita berhujah dengannya dan beramal. Yang ditolak, kita tidak berhujah dengannya dan tidak wajib beramal dengannya. Okay, boleh faham? Setiap hadis makbul dan mardud itu mempunyai pembahagian dan perincian yang akan disebut pada fasal yang berasingan insya-Allah ta'ala. Baik. Jadi setiapnya ada pembahagian. Kita pergi kepada al-matlabul awal, pembahagian pertama hadis ataupun khabar makbul. Okey.
Yang kita terima ni ada dua. Pembahagian makbul ada dua. Okey. Satu, perbahasan pertama pembahagian al-makbul. Yang kedua ialah perbahasan tentang makbul yang boleh beramal dan makbul yang tidak boleh beramal. Ada juga makbul yang tidak boleh beramal. Nanti kita sebut kenapa dia sebut macam tu. Aqsamul makbul, hadis yang diterima. Okey. Kita bincang dulu hadis mana yang kita boleh terima. Okey. Aqsamul makbul, hadis yang boleh diterima. Sini dia tak tunjuk besar. Dia tajuk tengok bahasa Arab ni, syok tengok aqsamul makbul, besar dia tulis. So kita nampak mana yang poin utama dan kita nampak mana yang poin huraian. Kali ni kita kena highlightkan dia. Tajuk utama kita bagi kuning. Okey, pembahagian pertama, okey, makbul, pembahagian makbul. Yang kedua, pembahagian hadis makbul kepada ma'mulun bihi wa ghairi ma'mulun bihi. Kita pergi kepada yang pertama, pembahagian makbul. Yang ni kita sebut tadi. Okey. Yang saya sebut. Garis lagi, siap garis lagi. Pembahagian makbul. Okey. Makbul maknanya apa? Diterima. Hadis ni kita terima. Apa sifat hadis yang diterima? Ni baru detail. Bukan sekadar saya bagi hadis kepada dua, yang ni saya nak terima ikut saya suka. Ni kita bukan suka hati dia terima. Sebab kita katakan sekali lagi, maksud daripada hadis ini kerana sayangnya kita kepada Nabi SAW dan kerana bimbangnya kita hadis berkaitan dengan orang yang berdusta atas nama Nabi. So ulama buat ni supaya bila mereka menyampaikan sesuatu, mereka bawa sesuatu yang diyakini ataupun yang pada sangkaannya benar dia adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak payah riwayat saja. Riwayat kata Nabi bagi tahu, rupa-rupanya bukan Nabi. Bukan dapat pahala dak, dapat dosa. Pasal apa? Sebab berdusta ke atas nama Nabi. Okey. Apa hadis yang boleh diterima ni? Okey, ni huraian bawah. Bawah pada diterima tu apa pula? Berdasarkan kepada tingkatan martabatnya, hadis makbul terbahagi kepada dua bahagian utama. Hasan, sahih dan hasan. Setiap bahagian ini pula terbahagi kepada dua, li dzatihi wa ghairihi. Li dzatihi wa ghairihi. Li dzatih. Hasan li dzatih. Sahih li ghairihi. Hasan li ghairihi. Payah. Okey. Dia bagi. Wa ilaikal mabhath. Saya lukis gambar. Gambar mudah nak faham. Gambar mudah nak faham. Okey. Makbul, kita tulis ke bahasa Arab. Makbul. Okey, makbul terbahagi kepada dua. Okey. Dua bahagian. Pertama, hadis sahih. Biasa kita dengar hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Okey, hadis sahih dan hadis hasan. Sahih ni pula setiapnya terbahagi kepada dua. Li dzatihi li ghairihi.
Yang ni hasan pun li dzatihi, dan li ghairihi. Alamak. Rain dia tak nampak sikit rain. Rain dan rain li ghairihi. Okey. Jadi terbahagi kepada 4. Makbul pada asasnya terbahagi kepada 2, sahih dan hasan. Setiap bahagian terbahagi kepada 2 pula, li dzatihi, li ghairihi. Ini menjadikan hadis makbul ada 4 bahagian, sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Kalau dia sudut susunan ni sebenarnya, kalau kita nak dia kuat, dari sudut kekuatan, kita kena susun sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzati, hasan li ghairihi. Ini kekuatan dia dari sudut ni. Nombor 1 paling kuat yang ni. Ni nombor 1. Ni paling kuat. Nombor 2, kedua kuat. Nombor 3, ketiga kuat. Dan nombor 4. Yang paling kuat hadis sahih. Hadis sahih. Yang kedua kuat sahih tapi li ghairihi. Macam kalau A plus. Ni A saja. A minus. Ni B minus. B plus. B plus. Ni B minus. Lebih kurang gitulah. Kalau kita kata darjat dia. Sebab ni sahih adalah grade A. B hasan. Macam apa sahih yang grade A, grade B? Kita sekarang ni, hari ni kita nak bahas tentang hadisun sahih. Hadis sahih. Biru dia regu dengan apa biru? Biru dia regu dengan hijau. Hijau lah akal lah ni. Biru kita bagi hijau dia pekat sikit. Main warna pula. Oh, biru. Dia bagi hijau. Hari ni kita nak belajar tentang sahih. Tuan-tuan, biasa kita dengar hadis sahih, hadis sahih. Ada orang tak suka bila hadis sahih. Jadi kita nak kata, sebab apa adanya hadis sahih? Dan kenapa kita kena cari hadis ni yang makbul untuk terima? Hadis ni biar makbul, hadis yang diterima untuk kita berhujah dan beramal. Ni mentah hadis. Hadis mu ambil mana? Aku ambil hadis dalam kitab tu. Orang lain tak ada, dalam kitab lain tak ada. Dalam kitab tu je ada. Ya tuan-tuan, kalau dalam kitab tu je ada, dari sudut kekuatan, tak kuat . Pada satu jalan . Lepas tu, kita tengok pula, siapa dia tulis kitab tu? Tahu. Penulis dia tu, aku baca kitab tu pelik-pelik dalam tu. Hadis macam tu tuan-tuan, tak saya terima lah. Pasal apa? Dia tak kuat. Dia kalau kuat, makin ramai orang riwayat, makin kuat. Kemudian siapa pula menulis dia? Dia adalah ulama besar. Dia adalah orang ahli sunnah. Dia ada imam. Mana dia kuat lah. Dia kuat tu, kekuatan hujah itu, kekuatan hadis itu adalah kekuatan kebarangkaliannya benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan asal ada dalam kitab kita terima. Tak. Macam sekarang ni kita terima, tengok hadis-hadis kelebihan bulan Rejab. Banyak hadis-hadis kelebihan bulan Rejab tersebar. Masyhur pada WhatsApp lah. Tapi bila sudut kekuatan hujah, tak ada. Setelah diselidiki hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan bulan Rejab, tentang puasa Rejab dan sebagainya, tak ada. Hadis palsu. Hadis palsu. Dan kitab yang banyak tulis tentang kelebihan bulan Rejab ni adalah kitab Syiah. Walaupun kita ahli sunnah, kita tak nafikan Rejab adalah bulan haram, bulan istimewa. Secara sahihnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rejab adalah bulan haram, bulan yang penuh dengan keberkatannya, ada nilai kehormatannya, bulan Rejab. Tapi untuk mendustakan hadis tentang kelebihan bulan Rejab dan menyebarkan dia, kita tak pasal apa. Sebab ahlu hadis dia ada disiplin untuk menerima sesuatu khabar.
Okey, jadi bila kita sebut hadis sahih, bukan kerana kita nak sengaja, melainkan sahih adalah menunjukkan kekuatan riwayat itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dhaif, lemah dia, kebarangkalian daripada Nabi dia lemah. Okey, jadi kita belajar hadis sahih tu apa dia? Macam mana nanti kita nak save benda ni biar tak tahu, anak pun tak tahu dia boleh save ke tak boleh save. Ni ada ni save ni. Save. Dia tekan save. Ni apa dia? Save as. Dia save. Cuba dia tengok save. Save dia lekat situ. InsyaAllah kot. Kalau boleh, kalau tak boleh, tak apa. Tulis lagi tak? Hadis sahih. Okey, ni hadis sahih. Sebab tu dalam tengok dia penyusun bahasa Arab, dia tulis sahihun li dhati, sahihun li ghairihi, hasan li dhatihi, hasan li ghairihi. Pasal dia susun mengikut kekuatan. Adapun dari sudut ni, dia susun terjemahan pun agak dia ditukar. So saya ingat penterjemah ni agak dia tidak detail dari sudut susunan terjemahan ni. So dia bagi sahih li dhati, hasan li dhati, sahih li ghairi, hasan li ghairi. Tapi dah kita asal bahasa Arab, dia susun sahih li dhatihi, sahihun li ghairi, hasan li dhati, hasan li ghairi, sama seperti pembahagian yang kita sebut tadi. Nampak? Boleh tuan-tuan? So kita pergi kepada hadis sahih, as-sahih. Hadis as-sahih. Dia tak keluar ni save ni. Tak apalah. Dari sudut bahasa, sahih adalah lawan kepada saqim, yakni sakit. Itu penggunaan sebenarnya pada perkara konkret dan penggunaan secara majaz kepada hadis dan juga perkara abstrak. Tengok bahasa Arab asal dia. As-sahih diddus saqim wa huwa haqiqatun fil ajsam. Ajsam ditulis di sini ajsam. Okey. Majazun fil hadis wasairil ma'ani. Diterjemah sebagai, saya kena minta maaf tuan-tuan, walaupun saya sebenarnya tak suka kita kembali kepada teks bahasa Arab sebenarnya. Sebab saya kata daripada awal dulu saya kata ilmu agama ni duduk kunci dia dalam bahasa Arab. Kitab Arab ni bahasa yang asal. Bila kita terjemah, kita dah jadi sumber sekunder, bukan lagi premier. Cuma saya ambil bahasa Melayu ni supaya tuan-tuan boleh ikut secara mudah lah. Tapi tetap saja perbahasan asal ni kitab Arab ni. Okay, kita bandingkan terjemahan dengan yang asal. Diddus saqim. As-sahih lawan kepada sakit. Lawan kepada sakit. Wa huwa haqiqatun fil ajsam. Dia secara hakiki, sakit ni hakikatnya pada tubuh badan. Ajsam ni jisim, tubuh badan, jisim. Wa majazun fil hadis. Majaz adalah panggil kiasan, bahasa kiasan. Jadi bahasa betul, sihat ni duduk di tubuh. Tapi kita guna pada hadis sebagai bahasa kiasan. Orang kata hadis ni hadis sahih, hadis sihat. Kalau hadis dhaif, hadis lemah. Dia lemah apa? Sakit apa dia ni? Sakit kecil manis ke? Tak ada hadis, tak ada lah kecil manis kita panggil. Cuma digunakan secara bahasa kiasan. Hadis yang boleh diterima adalah hadis yang sihat. Dari sudut bahasa lah. Hadis yang diterima ni adalah hadis yang sihat. Sihat daripada apa? Sihat daripada penyakit. Penyakit apa yang ada pada hadis ni? Penyakit dia, sanad dia tak bersambung, rawi dia lemah. Itu penyakit-penyakit hadis. Dari sudut istilah, okay, saya kembali kepada bahasa Melayu dia. Dari sudut bahasa, sahih adalah lawan kepada sakit. Iaitu penggunaan sebenarnya pada perkara konkret ni,
kita tukar pada tubuh badan, ajsam dalam bahasa Arab. Kepada jisim, pada jisim. Pada jisim. Jisim. Pada jisim atau tubuh badan lah. Pada jisim atau badan, terus kita tulis. Atau badan. Tak nampak sangat tulisan hijau ya. Atau badan. Tak cantik tulisan Melayu. Arab okey sikit. Tangan kerah. Okey, atau badan. Dan penggunaan secara majaz ditulis sini pinjaman, atau bahasa mudah kita boleh kata sebagai kiasan. Bahasa kiasan. Okey. Saya tulis sini kiasan. Boleh faham kiasan. Ni kalau adik-adik kita universiti nak belajar pun boleh ni. Share belajar ilmu hadis, kalau nak buat ulang kaji bolehlah share dengan kita. Kalau ustaz tersalah ajar pun mungkin ustaz boleh betulkan supaya kita sama-sama ambil manfaat. Okey. Mungkin nota ni ramai yang dah belajar, cuma kita ulang balik, kita buat muqaranah, perbandingan. Okey. Baik. Jadi dari sudut bahasanya, sahih ni adalah sihat lawan kepada sakit. Sihat ni sebenarnya pada tubuh badan. Cuma pada hadis kita guna secara majaz, kiasan atau pinjaman, dan juga perkara-perkara abstrak yang lain kepada perkara maknawi, secara maknawi. Okay. Dari sudut istilah, saya pergi kepada bahasa Arab dulu. Istilah ialah mattasala sanaduhu. Satu, mattasala sanaduhu. Apa maksud mattasala sanadu? Apa yang bersambung sanad dia. Binaqlil adli. Okey. Dengan penukilan orang yang adil dan kuat ingatan. Orang yang adil, kuat ingatan. Nanti kita akan bahaskan satu-satu sini. Sebab nak tahu hadis sahih ni payah tuan-tuan. Bukan kata sengaja sahih ni, saya nak kata kategori ni hadis sahih lah. Kita mudah lah hari ni, alhamdulillah, sebab kita dah ada kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari nak tulis hadis Bukhari tu, kumpulan hadis yang dia saring berapa. Kita mudah-mudah ya Nabi, alhamdulillah. Sebab tu kita ni alhamdulillah boleh belajar hadis mudah. An mithlihi ila muntahahu. Dari orang sepertinya sampai ke hujungnya. Min ghairi syudzuzin, tanpa syadz dan tanpa illah, tanpa penyakit. Nombor 3 sini. Okey. Nombor 4 sini. Bagus. Seronok kita belajar gini, macam buat nota dalam kuliah. Okey, slow-slow tak apa tuan-tuan. Baik. Syarhut ta'rif. Saya pergi kepada bahasa Melayu. Dari sudut istilah, okey, istilah, definisi istilah ilmu hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya. Satu, sanad dia bersambung. Yang kedua, dengan nukilan perawi yang adil dan dhabit. 2. Okey. Perawi itu mesti adil dan dhabit. Dhabit tu kuat ingatan. Sepertinya sehingga ke hujung sanad. 3. Maknanya bukan seorang aja yang adil. Semua daripada awal sanad sampai hujung. Okey? Tanpa ada syadz. Okey? Perawi huzan sanad, sorry. Saya padam yang kan.
Okey, sampai hujung sanad. Ayah. Okey. Tanpa syadz dan tanpa illah. Apa pula illah ni? Okey, illah. Bukan ilah deh. Illah. Illah. Ilah tu la ilaha illallah lain. Ni kalau kita tulis ke belakang lah mudah nampak sikit. Atau hilang ni. Okey. Tanpa illah. Illah. Okey. Illah nombor 4. Saya tulis belakang ni supaya kita bukan la ilaha kalau bahasa Melayu tanpa ilah. Macam ilah la ilaha illallah. Ilah tu lain, illah lain. Ni min ghairi syudzuzin wala illah. Ilah ni bukan ilah. Ilah tu la ilaha hamzah. Itu macam ni ilah. La ilaha. Kan gitu kan? Tidak ada ilah. Ni ilah ni Tuhan. Ilah ni bukan ilah, ni lain. Ni penyakit. Kecacatan. Betul. Kecacatan. Okey. Syarhu at-ta'rif. Syarh huraian ta'rif. Okey. Huraian ta'rif. Definisi di atas mempunyai beberapa perkara yang wajib ada bagi menjadikan hadis itu sahih. Yang pertama, sanad dia bersambung. Syarat pertama. Sambung ni maknanya apa maksud bersambung? Tak putus lah. Okey. Apa maksud sambung sebenarnya? Bersambung sanad. Okey. Bersambung sanad. Nanti sanad sini contoh. Ada ni tapi dia tak nampak macam tak nampak lukis lah, dia tulis an ni. Orang lah ni dia nak lukis lah baru nampak an. Kita ambil yang tadi. Yang awal tadi. Mana tadi? Masyhur tadi, hadis masyhur. Ni boleh. Ataupun yang nak nampak banyak tadi, yang tadi syok nampak. Syok kan nampak banyak tadi. Rawi. Ni syok. Apa maksud bersambung? Ni hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis sahih lah ni. Okey. Bersambung ni sebagai contoh sebagai contoh. Kita nak aplikasikan definisi hadis sahih kepada riwayat ni. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an, la yaqbidul ilma intiza'an. Baik. Hadis ni Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abi Uwais. Ibnu Abi Uwais meriwayatkan daripada Malik, Imam Malik. Kemudian daripada Hisham bin Urwah. Kemudian Hisham bin Urwah ambil daripada Urwah Ibnu Zubair. Kemudian daripada Abdullah bin Amr, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu jalan. Ni kita panggil sanad. Ni kita panggil sanad. Ni satu sanad, dua sanad, tiga sanad, empat sanad, lima sanad. Setiap ni dia panggil sanad. Isnad ni ada yang panggil makna yang sama dengan sanad, tapi ada juga panggil perbuatan menyandarkan, dia panggil isnad. Okey, apa yang dimaksudkan bersambung? Bersambung ni maknanya Imam Bukhari ni betul dia ambil daripada Ibnu Abi Uwais. Dia bertemu dan dia dengar hadis ni, Imam Bukhari dengar hadis ni daripada dia. Okey. Ibnu Abi Uwais dia pernah bertemu dengan Malik. Okey. Dan dia dengar hadis ni daripada Imam Malik. Dia bersambung. Hisham bin Urwah pula, Imam Malik ni pernah jumpa dengan dia. Kemudian dengar hadis dengan dia. Dengar hadis ni. Dipanggil thubutul liqa. Hidup satu zaman dan pernah bertemu. Dia hidup satu zaman
dia pernah bertemu. Maknanya kalau orang ni contohlah lahir dia, rawi ni Imam Malik dah meninggal. Mari seorang lain lahir dia selepas meninggalnya Imam Malik. Macam mana boleh berjumpa kan? Waktu dia lahir Imam Malik dah mati. Walaupun dia kata, dari sudut sanad dia ambil daripada Imam Malik, orang cek, dia ni lahir Imam Malik masa tu mati dah. Okey, jadi dia tak berjumpa. Ataupun hidup satu zaman, sempat dari sudut tu. Cuma waktu dia pergi ke Madinah, contohnya Imam Malik duduk di Madinah lah sebagai contoh, ataupun dia imam yang berhijrah. Seorang imam ni dia duduk di Baghdad sebagai contoh. Dia ke Syam, ke Baghdad. Mula duduk di Syam, kemudian dia pindah ke Baghdad. Orang ni pergi ke Baghdad, masa tu dia belum pindah lagi. Mana dia tak jumpa lah. Ulama dia bahas kaji. Perjalanan hidup orang ni ada tak kebarangkalian dia jumpa dengan Imam Malik? Ya, dia ni kalau kita baca senarai anak murid Imam Malik, ada tak nama dia? Imam Malik ni bila kita cek dalam senarai tok guru dia, ada tak nama Hisham bin Urwah? Mana ada nama tok guru dia? Betul, dia jumpa. Dia depan tu ilmu rijal. Sebab tu ulama hadis ni dia bincang seorang-seorang rawi ni panjang. Kalau kita baca Siyar A'lamun Nubala, kitab tentang rawi yang perawi-perawi hadis ni berpuluh jilid, ada 30 jilid apa. Cerita tentang orang je. Anak murid dia siapa, tok guru dia siapa, dia hijrah mana, lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Detail. Supaya apa? Dia nak kepada satu. Dia nak tahu hadis ni bersambung ke tidak. Dahsyat. Orang pecah kepala kalau kita kata, okey, buat satu sanad hadis innallaha la yaqbidul ilman tizaan, keluarkan jumlah perawi dan serta riwayat hidup dia. Jenuh tuan-tuan. Nak dapat satu hadis tu, ulama dulu ni hadis ni siapa, dia ni siapa, dia ni siapa, jumpa ke tidak, itu dia panggil mattasala sanaduhu, bersambung sanadnya. Iaitu setiap perawi mengambil riwayat secara langsung dari orang sebelumnya. Okey, dari awal sanad sampai ke penghujung. Maknanya yang ni sambung dengan yang ni, yang ni sambung dengan yang ni, yang ni sambung dengan yang ni, sambung. Tidak boleh putus walaupun pada satu tabaqat. Kalau tiba-tiba didapati seorang rawi, dia dengan guru dia tak pernah berjumpa, cukup satu chain ni lah terputus, maka hadis ni sudah tidak dikira hadis sahih. Okey. Dan Imam Bukhari dia sangat detail pada penilaian dia. Beza riwayat Bukhari dengan riwayat Imam Muslim pun ada beza. Kekuatan hadis riwayat Bukhari ini adalah kerana syarat Bukhari lebih ketat daripada syarat Imam Muslim, dan syarat Bukhari lebih ketat daripada syarat ulama-ulama lain. Waktu dia meriwayatkan, dia mesti confirm orang ni pernah jumpa. Orang lain boleh jadi al-mu'asara, dia cukup sekadar dia hidup satu zaman, kita andaikan dia pernah bertemu. Imam Bukhari tak. Imam Bukhari walaupun dia hidup satu zaman, Imam Bukhari akan pilih orang yang betul-betul confirm pernah bertemu. Thubutul liqa, baru Imam Bukhari keluarkan hadis tu dalam Sahih Bukhari. Jadi itu Imam Bukhari syarat dia tinggi. Okey, boleh faham tak? Slow. Ini bab paling utama. Jadi syarat pada hadis sahih ni ada perkara wajib, ada 4. Pertama, bersambung sanad. Yang kedua, keadilan para rawi. Adil ni apa? Okey. Adil apa? Keadilan para rawi, setiap rawi mesti mempunyai sifat muslim, baligh, tidak fasik, dan tidak cacat maruah.
Apa maksud cacat maruah? Buruk akhlak. Boleh terima? Okey. Kita ambil bahasa Arab dia. Okey. Ada lima perkara. Saya tunjuk 4 tadi. Saya betulkan balik. 4, dia tambah sini lagi. Adlun dabit. Saya padam ambil sini. 4. Sini pun kena tukar juga. Sorry. Nombor 3. Nombor 2 tu. Ini pun tukar juga. Nombor 3 adil. Nombor 3 pula dah. Nombor 2. Nombor 2 adil. Nombor 3 dhabit. Nombor 4 tanpa syadz. Nombor 5 tanpa illah. Ada 5 perkara. Okey. 5 perkara. Ambil bahasa Arab pula, kita tukar yang bahasa Arab pun sama. Nanti kita nak save ni. Kan? Nombor 2 dhabit. Nombor 3. Nombor 4 ghairu syudzuz. Nombor 5 illah. Okey. Jadi ada 5 perkara untuk menjadi kena lihat pada satu sifat hadis tu, hadis dhaif ke hadis sahih. Hadis sahih ada 5 perkara kita kena check. Pertama, sanad bersambung macam tadi kita kata. Yang kedua, keadilan para rawi. Keadilan para rawi ni apa dia? Rawi ni adil. Adil ni maksud apa? Bukan adil jadi hakim tak. Adil di sisi ulama hadis ialah seorang rawi yang anna kulla rawin min ruwati tasafa bi kaunihi musliman balighan aqilan ghaira fasiq wa ghaira makhrumil muru'ah. Yang ni dahsyat ni tuan-tuan. Rawi nak jadi ahlu hadis, yang ni paling dahsyat. Ni the next level. The next level. Okey. Orang belajar biasa apa? Muslim. Faham belaka dah? Rawi tu mesti Muslim. Takkanlah orang kafir kita terima dia sebagai riwayat hadis Nabi. Sosah dia tak bukan nak jaga agama Islam. Mana tahu takut dia dusta. Boleh jadi dia orang betul, tapi kita tak terima kalau dia bukan Muslim. Baligh. Orang tu baligh. Okey. Tidak fasik. Bertiga. Tidak fasik, tidak melakukan dosa. Orang ini tidak melakukan dosa besar. Tiba-tiba kaki tunggang agak mari riwayat hadis. Memang tak ada lah. The next level ni saya kata khawarimul, tidak ghairu makhrum, tidak cacat maruah. Apa maksud tidak cacat maruah? This is the next level for perawi hadis. The another level. Bahasa kita kala ni. Tidak cacat maruah ni, ulama hadis ni, dia punya jaga hadis. Seorang yang kita kata dia ni kaki maksiat. Okey, memang orang tahu dah dia ni fasik. Ahli maksiat kita akan panggil fasik. Khawarimul muru'ah ni benda yang tidak salah. Tidak salah. Tapi dia tidak menjaga maruah dia sebagai seorang ahlul hadis ataupun orang alim. Dan sifat mencacat maruah ni sebenarnya mengikut zaman, keadaan setempat. Sebagai contoh, ulama hadis dulu dia melihat sekiranya seorang itu makan di tepi jalan, lepok di warung lah,
Lepas tu kita lepok kat kedai mamak. Tengok-tengok ustaz lepok kedai mamak. Tak patut. Patut ustaz ni dia tidak menyibukkan dirinya dengan sembang-sembang kosong. Dia tidak main layan sampai balik tengah malam apa semua. Kalau ulama dulu dia panggil orang ni betul ke dia ahlul hadis? Betul ke dia orang alim? Orang lain buat tak ada masalah, tapi bila dia buat, dia mencacatkan maruah dia. Itu kata the next level. Dia panggil al-aklu fit turuqat, makan di jalanan. Mana makan kedai-kedai zaman dulu? Makan. Sebab tu kalau kita tengok di Madinah, contohlah sebagai yang saya tengok, para masyayikh, guru-guru kami, kalau kita nak tengok dia jumpa kedai, duk berhenti, duk beli al-baik duk beratur syekh berhenti al-baik, jaga. Buang masa duk tunggu al-baik lama ni. Kita je sanggup tunggu. Tak? Kita je sanggup tunggu lama, duk tunggu nak makan al-baik. Dia tak, dia kata masa dia sangat berharga daripada duk tunggu cokor. Dia panggil cacat. Sebab tu saya kata ulama kita lah ni payah nak tamu-tamu kita ni talibul ilm, orang yang memang masih lagi belajar. Kita memang jaga percakapan dia. Ustaz cakap gini, ustaz cakap merapu, bahasa pun tak jaga. Memang di seluruh ahli hadis orang ni tolak terus ilmu dia. Out. Buat isyarat lucuh dalam masjid, memang ni potong terus, potong. Pasal apa? Yang ni cacat maruah dia. Sebagai orang alim, kita tak nampak macam mana orang boleh ambil ilmu daripada orang yang sifat dia macam tu. Dia panggil khawarimul muru'ah. Ulama dulu sampai makan di tepi jalan. Waktu saya belajar dulu, antara contoh yang Syekh sebut dalam kelas, dia kata, kalau seorang tu dia masuk kedai minyak wangi, bukan dengan nak beli, tapi kerana nak dapatkan sampel minyak wangi, pun sudah dikira sebagai khawarimul muru'ah. Dia nak pergi masjid, tak ada minyak wangi. Dia masuk kedai minyak wangi, pakai minyak wangi, belah. Dia bukan nak beli pun. Dia masuk untuk dapat sampel, nak pergi masjid. Khawarimul muru'ah. Dahsyat. Dahsyat tak tuan-tuan? The next level. Ni ulama hadis letak sifat kriteria ahlul hadis. Sebab tu Ustaz Dr. Kamilin dia tulis buku Ahlul Hadis Makhluk Asing di Bumi ni. Dia punya sifat the next level. Tamela ni kalau kita jumpa ni memang tarik springnya. Okey. Khawarimul muru'ah, berpakaian. Berpakaian. Kalau ulama hadis dia jaga penampilan. Kenapa dia jaga? Kenapa ulama hadis letak sifat ni? Kerana dia nak tahu orang tu dia memuliakan ataupun tidak hadis yang ada pada diri dia. Kalau dia ada hadis pada diri dia, maka dia akan jaga perwatakan dia kerana pada dia ada hadis yang dia bawa. Sama seperti ahli Al-Quran. Ahli Quran dia jaga diri dia. Kalau dia sendiri tak hormat hadis yang ada dalam diri dia, kalau dia sendiri tak hormat Quran yang ada pada diri dia, so apa guna orang lain nak hormat kalau dia sendiri? Sebab tu ulama hadis yang sahih, orang-orang yang duduk dalam riwayat hadis sahih adalah orang the next level punya. Khawarimul muru'ah. Kalau zaman kita ni apa dia tahu? Ni orang naik kereta laju. Habis ustaz kena. Naik motor laju orang kena habis kena. Naik motor besar. Kalau dia ni khawarimul, dia sendiri kena. Saya pun pasal zaman kita ni tidak dibincangkan apa kriteria khawarimul muru'ah zaman ni. Dia mengikut uruf setempat. Uruf setempat. Macam Syekh dia kata, kami kalau duduk pak kami tak boleh pakai baju t-shirt bagi ke apa tu. Pasal apa? Pasal masyarakat kami dia akan tengok ni adalah ulama, pakaian ulama. Tapi waktu dia jalan tempat orang pakailah, tak ada apa, tak ada masalah. Dia kata pasal uruf tempat tu sesuai dengan gitu. Sebab tu saya ingat Ustaz Dr. Radhi Uthman, waktu dia jalan rumah saya dulu, bila duduk saya mana, kata
Dia kata ulama ni ada pakaian dia. Waktu kita pergi pasar, pakaian pasar macam ni. Waktu kita kuliah, kita mengajar, pakaian kita macam ni. Dekat masjid. Supaya apa? Ini adalah cara kita menjaga hadis. Ni kalau kita tengok dia, bukanlah maksudnya kena pakai kopiah ataupun tu, tengok keadaan setempat. Kalau satu tempat tu dikira pakai kopiah ni memang jatuh fiqah dia, maka ulama pakai sebab menghormati budaya tu supaya orang tak tolak hadis. Ni sebab kita buat macam tu, akhir sekali orang tolak hadis. Tak boleh juga. Okey, to the next level. Adalatul rawi. Akhlak dia tu. Macam mana sifat dia. Dia bagi tu adalatul rawi. Baru nombor 2. Nombor 3. Dhabtur ruwah. Ni ketepatan para perawi. Ketepatan yang setiap perawi mestilah sempurna ketepatan, sama ada dari segi ingatan atau catatan. Okey, sempurna ketepatan. Dhabit ni maknanya kuat ingatan dia, kuat ingatan. Sama ada ingatan dia duduk di dalam kepala dia ataupun ingatan dia pada catatan dia. Mana dia kena kuat ingatan. Tak boleh tahun ni di riwayat hadis macam ni, tahun depan tukar riwayat hadis dia. Maknanya orang ni lupa. Okey, syarat yang keempat, tidak syadz. Tidak syadz, maksud syadz ialah percanggahan rawi thiqah terhadap perawi yang lebih thiqah daripadanya. Maknanya orang ni dua-dua jalan ni thiqah, jalan ni thiqah. Orang ni thiqah, orang ni thiqah. Tapi bertentangan riwayat ni. Riwayat A dengan B. Lukis kita lukis. Lukis. Ni riwayat A. Ni riwayat B. Dua-dua ni riwayat hadis. Okey. Mungkin dia ambil daripada tok guru yang sama, atau mungkin dia ambil daripada tok guru present, no hal, tak ada masalah. Tapi orang ni, kita kata orang ni adalah kita bagi lulus thiqah, amrai, orang ni pun thiqah. Cuma okey, antara A dengan B ni tiba-tiba ada pertembungan riwayat. Apa yang A riwayat tak sama dengan B riwayat. Maka di saat ini kita ambil yang lebih thiqah. Okey? Yang lebih thiqah. Bila tengok A dengan B, siapa lebih thiqah? Katalah A lebih thiqah. A ni thiqah dia plus. Thiqah plus. Istilah baru ni, tak ada orang ngajar istilah thiqah plus ni. Ustaz yang ngajar, nak bagi contoh faham. B ni thiqah juga, tapi thiqah minus. Ada plus minus pula ustaz di thiqah. Dan ayat orang ni lebih thiqah. Hak ni lebih kuat ingatan, lebih adil, lebih dhabit, lebih kuat, lebih thiqah. Okey? Mungkin sebagai contoh, orang tengok Ustaz A ni dia ni ngaji degree je. Thiqah bagus, cuma dia ilmu dia setakat degree. Hak ni ilmu dia sampai PhD, kajian dia lebih mendalam. Thiqah sama thiqah, tapi kalau bertembung Ustaz A dengan Ustaz B, kita ambil hak lebih tinggi lah, sebab dia ngaji PhD, mungkin ilmu dia lebih banyak. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, saya bagi ni tahu ni contoh. Tapi tak semestinya dalam realiti seorang PhD lebih thiqah daripada orang yang degree. Boleh jadi orang tu tak ada sijil universiti, tapi kedudukan dia lebih thiqah daripada orang PhD. Boleh jadi. Tapi penilaiannya bukan kita yang buat, aku sukalah ustaz ni. Tak. Penilaian dia mesti dibandingkan ilmu periwayatan. Bila kita kaji dia tak pernah meriwayatkan hadis tersalah. Dia tak pernah meriwayatkan hadis ni suka hati. Dia akan tengok riwayat, kalau dia baca baris salah pun dia boleh bagi tahu, okey, saya minta maaf tadi saya baca hadis salah baris, tolong padam itu, kita betulkan balik. Orang ni mana sifat hati-hati, dia meriwayatkan hadis tinggi. Seorang lagi main bantai, salah baris pun bantai, tak apa. Orang ni thiqah boleh jadi, tapi dia minus. Hak ni thiqah plus. Okey.
tiba-tiba bertembung riwayat. Tak sama riwayat dia. So kita nak ambil mana? Kita ambil yang lebih thiqah. Yang B ni kita tolak, tapi kita tak panggil dia dhaif sebab dia thiqah. Macam mana dia dhaif? Dia thiqah. Kita panggil dia syadz. Sebab apa? Percanggahan perawi thiqah terhadap perawi yang lebih thiqah daripadanya. Boleh faham? B bercanggah dengan A. A lebih thiqah daripada B. Maka yang kita ambil adalah riwayat A. Yang B walaupun thiqah, kita tak ambil. Kita panggil dia adalah riwayat syadz kerana riwayat B menyelisihi A yang lebih thiqah daripadanya. Jadi riwayat B tak cukup syarat untuk jadi hadis sahih. Walaupun dia thiqah, tapi sebab dia bercanggah dengan riwayat orang yang lebih thiqah daripada dia. Boleh faham? Okey. Sepatutnya kita angkat sini tapi ruang tak ada. Ni adalah merujuk kepada huraian nombor syadz. Illah pula. Illah. Pada saya rasa bab sahih ni hari ni. Ni nak suruh faham ni, hak sahih ni paling faham. Jadi nak ayatnya bahasa kita, bila hadis tu sahih, ulama cek tu macam-macam dah cek. Kita yang sikit-sikit sahih, sikit-sikit sahih. Apa kita tak nak terima? Ulama buat kerja. Bukan sengaja dia tepek aja, ambil tepek stiker, tepek hadis sahih, stiker. Tak ada, dia bukan labeling saja-saja. Dia nak tahu hadis ni betul atau tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tidak mempunyai illah. Illah tu ain double L A H. Illah baca dia. Illah. Tulisan dia ain lam ta. Ain bagi bawah, lam syaddah bagi atas, kemudian ta marbutah. Illah. Okay, tidak mempunyai illah. Illah ni apa? Illah adalah satu sebab yang rumit dan tersembunyi yang mencacatkan kesahihan hadis walaupun pada zahirnya tidak kelihatan. Kecatatan yang ada pada hadis yang pada zahir tak nampak tapi sebenarnya ada. Sebab tu ilmu illah ni adalah ilmu the next level juga. Hanya ulama-ulama yang hebat mengkaji lebih mendalam sesuatu sanad baru dia boleh jumpa. Kalau sekadar kita tengok riwayat ni sekilas pandang, mungkin kita kata sahih. Tapi ulama dia nampak. Contoh si dalam riwayat A dengan tok guru dia, kita letak nama tok guru ni, kita letak nama G, guru G, guru G, tok guru, tuan guru TG, tuan guru. A ambil daripada tuan guru, B pun ambil daripada tuan guru. Okey, illah ni sebagai contoh macam ni. Dia memang jumpa dengan tok guru dia, dia ambil ilmu. Tapi ulama yang mengkaji sungguh, dia tahu waktu B jumpa dengan tok guru dia, B hanya meriwayatkan 10 hadis. Bagi contoh. Dan hadis yang kita sedang baca ni tak termasuk dari yang 10 tu. Dari situ zahir memang dia belajar. Tapi ulama tahu yang dia belajar tu 10 hadis tu. Dia sebut hadis mana. Tengok-tengok riwayat yang kita ada ni, riwayat ni tak ada dalam senarai. Jadi dia ada kecacatan. Tak tahu, dia tak ponting kelas tu, mungkin dia berjumpa masa tu tok guru baca hadis satu tu, dia kadang-kadang dia ni musafir. Perawi hadis ni dia orang yang mengembara. Boleh jadi dia singgah sini sekejap jumpa tok guru ni, dia dengar ada tok guru lagi yang lebih hebat, dia pun pergi pindah pada tok guru lain. Jadi semasa dengan tok guru ni dia sempat riwayat 10 hadis. Ataupun dia jumpa musim haji. Waktu sekejap dia jumpa musim haji, tok guru tu baca hadis, dia sempat baca 50 hadis.
kemudian dia berpisah. Di pula hadis tu dia tahu hadis mana. Sebagai contoh, banyak lagi lah ulama-ulama hadis bincang. Ilah ni mana kecatatan yang tersembunyi, yang hanya orang-orang arif tentang sanad yang dia tahu. Okey? Dan ada kitab khas, Al-Ilal, Imam Al-Ilal Tirmizi dan sebagainya. Baik. Jadi syarat-syarat hadis, setelah kita huraikan hadis tadi, jelas daripada huraian ta'rif tadi, terdapat 5 syarat yang wajib dipenuhi supaya sesebuah hadis dikira sebagai hadis yang sahih, iaitu bersambung sanad, nombor 1. Yang kedua, keadilan para rawi, nombor 2. Yang ketiga, ketepatan perawi. Beza adil dengan ketepatan boleh tahu. Yang keempat, tidak ada illah. Dia terbalik terjemahan dia. Yang kelima, tidak ada syadz. Ataupun saya suka untuk guna takrifan dia, kita buat yang keempat, tidak ada syadz. Kan terbalik dia punya tu kan. Dan tidak ada illah. Kelima. Itu adalah susunan mengikut takrifan tadi. Contohnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Yusuf, kita highlightkan dengan yang hijau. Abdullah bin Yusuf, Imam Bukhari ambil dulu. Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Yusuf, maknanya Imam Bukhari ambil daripada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf kata, telah menceritakan kepada kami bahawa Malik, Imam Malik, telah mengkhabarkan kepada kami daripada Ibnu Shihab Az-Zuhri, daripada Muhammad bin Jubair, daripada Mut'im. Mut'im ni ayah Muhammad, ayah Jubair. Ayah Jubair bin Mut'im. Daripada ayahnya, maknanya Muhammad ibnu Jubair meriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im. Translation dia pun dah keliru sikit ni. Translation dia agak keliru. Jubair bin Mut'im, bukan daripada ni. Jubair, saya nak kena betul ni, draw balik. Jubair bin daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Maknanya Muhammad ni anak dia, Jubair ni ayah dia, Mut'im ni datuk dia. Jadi Muhammad meriwayatkan dari ayahnya. Jadi Muhammad bin Jubair ambil daripada Jubair bin Mut'im. Boleh faham? Nak tahu tak betul? Kita tengok kitab asal. Kitab asal. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Nampak? Jadi ada kesalahan pada translation ni. Ni kena potong. Maknanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im meriwayatkan dari ayahnya. Ayah dia siapa? Jubair bin Mut'im. Muhammad ni kan cucu. Cucu meriwayatkan daripada ayahnya. Jadi ayah dia siapa? Jubair bin Mut'im. Kalau dia kata Muhammad bin Jubair bin Mut'im meriwayatkan dari datuknya, dia meriwayat daripada Mut'im. Boleh faham? Sebab ada dalam riwayat nanti dia bagi nama meriwayatkan dari ayahnya, dari datuknya. Jadi riwayat 3 generasi. Boleh jadi. Daripada ayahnya berkata, saya telah mendengar, iaitu Jubair bin Mut'im meriwayatkan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca surah At-Tur di dalam salat maghrib. So kalau kita susun,
Nombor 1 Imam Bukhari. Allah, tulis lambat lah tulis. Saya tulis ke Arab lah. Tulis ke Arab mudah. Okey. Nombor 1 Al-Bukhari. 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 Okey. Imam Bukhari riwayat daripada siapa? Abdullah bin Yusuf. Lawak. Maaf tuan-tuan, nulis lambat ni. Abdullah bin Yusuf, terbalik. Okey. Abdullah bin Yusuf ambil daripada siapa? Malik. Malik ambil daripada siapa? Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ambil daripada siapa? Muhammad bin Jubair. Muhammad bin Jubair ambil daripada siapa? Ayah dia, Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im dia sendiri dengar daripada Nabi, kan? Okey. Jadi ini dia punya ni. Okey. Jubair hurai hukumnya. Kita tengok riwayat Bukhari ambil daripada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf kata telah menceritakan kepada kami bahawa Malik, dia dengar daripada Malik telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Maknanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya Jubair bin Mut'im. Katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca surah At-Tur di dalam salat maghrib. Ni kita dah keluarkan, ni dia panggil sanad dia. Sanad Imam Bukhari. Ada berapa orang antara Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? 1 sahabat, Muhammad bin Jubair, kemudian Ibnu Syihab 3, Imam Malik 4, Abdullah bin Yusuf 5. 5 orang sampai ke Bukhari. Hadis ini sahih kerana sanadnya bersambung, kerana setiap rawi mendengar dari gurunya. Abdullah bin Yusuf dengar daripada Malik dengar daripada Ibnu Syihab, Ibnu Syihab daripada Jubair. Ni semuanya dia jumpa dan dengar. Tentang periwayatan secara an'anah. An'anah ni apa? An'anah ni
An-anah ni dia tak sebut haddatsana ataupun akhbarana. Dia tak sebut menceritakan. Dia guna kalimah an je di sini. An. Dia panggil an-anah. Kalau akhbarana, dia mengkhabarkan kepada kami. Nampak dia khabar. Kalau sami'tu haddatsana, mana kita tahu. Haddatsana ni cerita betul. Dia menceritakan secara langsung. Akhbarana menceritakan juga secara langsung. An, dari. Dari ni tidak sebut lafaz. Ulama hadis waktu dia nak meriwayatkan perkataan an dengan akhbarana haddatsana ni pun dia pilih. Dia pilih. Dia tengok. Kalau an kita panggil secara an-anah. Itu maksud secara an-anah. Saya bagi yang ni. Secara an-anah. Banyak contoh buku, tak contoh PDF boleh apa. Kalau buku saya tuan-tuan, kalau buku saya clear, tak ada contoh-contoh. Saya tak suka contoh-contoh banyak buku. Kalau contoh pun contoh halu-halu tepi ni. Sebab kita nak baca tulisan asal tu. Kita suka baca yang asal. Contoh-contoh ni kadang-kadang orang kata, banyak contoh kitab dia. Contoh hak perlu lah contohnya. Tapi kalau lagu ni tak ada lah, dalam kitab saya tak ada lagu ni. Cuma nak suruh nampak faham save lah, takut hilang. 11.30 seronok pula belajar ni. Jadi recall balik ke kita ngaji sama-sama dulu walaupun ada orang lebih alim, lebih pandai daripada saya, kita kira murajaah. Jadi sanadnya bersambung. Tentang periwayatan secara an-anah oleh Imam Malik dan Ibnu Syihab dan Ibnu Jubair ditafsirkan sebagai bersambung kerana mereka bukanlah perawi yang melakukan tadlis. Allahu Akbar. Tadlis pula tuan-tuan, itu keluar pula istilah lain, tadlis. Tadlis ni apa? Tadlis ni perawi yang suka guna bahasa samar. Bahasa kias. Sebenarnya dia tak jumpa. Dia sebut an. Nak suruh nampak macam jumpa, macam bersambung. Dia panggil tadlis. Tapi kalau orang memang bukan jenis, sifat dia bukan jenis tadlis, kita boleh tengoklah cara dia. Kalau dia kata an, kita kata walaupun dia kata an, tapi orang ni bukan jenis tu. Kalau jenis tu kita kira sambung. Kalau jenis dia ni suka kelong, tiba-tiba dia guna an, dia ni betul ke ni? Dia ada sifat macam tu. Kita panggil tadlis. Jadi Imam Malik bukan mudallis, bukan orang hak tadlis. Ibnu Syihab bukan orang tadlis. Jubair bin Mut'im bukan daripada dan Ibnu Jubair, Muhammad bin Jubair juga bukan orang yang tadlis, maka kita kata dia bersambung. Kemudian sifat sambung sanad dah. Sambung sanad dia sambung. Kemudian rawi-rawinya pula. Siapa dia? Rawi Abdullah bin Yusuf, thiqah, mutqin. Imam Malik, semua orang tahu, imam, hafiz. Ibnu Syihab Az-Zuhri, faqih, hafiz. Kehebatannya keteguhannya disepakati oleh ulama. Muhammad bin Jubair, thiqah. Jubair bin Mut'im, seorang sahabat. Kelima-lima orang antara Nabi dengan Imam Bukhari, kelima-lima orang tu adalah orang yang thiqah. So kriteria kedua, clean. Orang ni semua tak pernah berdusta. Orang alim, orang jujur, orang baik, orang bukan pendusta. Bukan pendusta, bukan setakat pendusta, khawarimul muru'ah pun tak ada. Maruah dia sebagai ulama pun tidak cacat. Setara tu tuan-tuan. Memang makhluk asing sungguh, makhluk asing. Saya bila baca buku Dr. Kamilin sebut makhluk asing di bumi, betul lah. Ulama hadis ni makhluk asing sebab dia punya cara nilai orang tu the next level. Kalau setakat kita ni hidup zaman perawi hadis, orang tak pandang. Siapa tu? Sa'ashimi. Tak payah. Lemah panggil, dhaif. Setara kita ni. Dia ni tak thiqah, mutqin. Gitu. Yang keempat, hadis ini tidak syaz. Bila kalimah thiqah ni tuan-tuan,
Kalimah thiqah. Kalimah thiqah ni mari mana pula ustaz? Ustaz mari mana kalimah thiqah ni? Thiqah ustaz sebut banyak kali dah thiqah. Tadi tak keluar pun dalam syarat dia. Saya dengar ada syarat dan dalam syarat tadi ada 5. Tak ada pun thiqah. Bersambung sanad, perawi, keadilan perawi, ketepatan perawi, tidak ada illah, tidak ada syad. Mai ke mana thiqah pula? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, thiqah ni istilah dia bahasa kita dipercayai. Thiqah, orang yang dipercayai. Maknanya bila kita kata thiqah, dia mengumpulkan 2 perkara ni. Nombor 2 dan nombor 3. Dia ni orang adil dan dia kuat ingatan. Adil pada peribadi, tepat pada periwayatan, orang ni kita panggil thiqah. Boleh faham? Syahir tu macam mana? Syahir thiqah. Contohlah hikmah thiqah. Maknanya orang ni, dia ni peribadi dia baik, ingatan pun dia kuat. Boleh jadi orang ni peribadi baik, soleh dia, tapi ingatan dia tak kuat, maka ulama tak akan panggil dia thiqah. Ustaz tu macam mana? Dia baik tapi bab-bab hadis ni dia lemah sikit. Kita panggil, dia tak akan panggil thiqah. Thiqah ni mengumpulkan 2. Kebaikan pada peribadi yang kita panggil adil tadi ni, keadilan perawi, kemudian ingatan dia kuat, ingatan dia tepat, periwayatan dia tepat, kita panggil thiqah. Jadi boleh faham orang ni thiqah ke tidak? Maknanya 2 perkara. Pada peribadi dia baik, ingatan dia. Kalau ingatan dia kuat, peribadi dia tak baik, orang ni cacat maruah. Kalau peribadi dia baik, ingatan tak kuat, orang ni tidak kuat ingatan, lemah. Boleh faham thiqah? 5 minit lagi patutnya. Kemudian hadis ni tidak ada sebarang illah. Maka setelah diselidiki hadis Imam Bukhari ni, Nabi SAW baca surah At-Tur pada salat maghrib. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan darjatnya adalah sahih. Baru jumpa hadis sahih tu. Ingat mudah ke nak bagi hadis sahih? Kita senang-senang ulama tak kira lah hadis tu sahih ke, asal hadis je. Saya kalau orang ni kata macam tu, maknanya dia tak tahu nilai ilmu dan dia tak tahu pun nilai hadis. Kenapa ulama hadis mengkategorikan hadis? Adalah kerana cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang ada hari ni orang bermudah-mudah, biarlah kita pun hadis dhaif pun hadis juga, mudah-mudah nak beramal dengan hadis dhaif. Kita katakan betul ke orang ni cinta kepada Nabi? Kerana ulama mengkategorikan hadis sebab cinta Nabi. Tiba-tiba dia langgar hak ulama buat ni, main amal je hadis. Hak maudhu' pun dia bantai. Lepas tu dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perwatakan yang bahagia, dengan apa, capal Nabi pun siap ridak ke apa semua. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi riwayat hadis palsu. Betul tak orang ni sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ulama dulu kategori ni baik pada perwatakan zahirnya tapi berdusta atas nama Nabi, orang ni tak layak dipanggil thiqah, tidak layak pun dipanggil dhaif. Dia panggil apa? Kadzab, pendusta, dajjal. Orang ni nipu manusia. Zahir muka nampak cantik tapi menipu manusia di atas hadis Nabi. Kadzab, dajjal. Ulama dulu bahasa berat. Dia bukan setakat orang ni dhaif. Orang dhaif ni orang yang lemah ingatan tapi dia soleh. Dia tak nipu qasid. Dia tak cakap benda-benda buruk pada Nabi, tak. Dia tak berani pun nak berdusta atas nama Nabi. Tapi kalau dia tu riwayat hadis palsu, kita tegur sekali tak berhenti, 2 kali tak berhenti, tak tarik balik dan semua. Ulama dulu kalau jenis lagu walaupun soleh bagi kadzab, pendusta, dajjal, penipu. Sebab apa? Sebab mereka telah berdusta atas Nabi yang kita cintai. Sebab tu ulama keras. Pada orang berdusta atas nama Nabi, dia keras.
Hak daif ni orang-orang soleh tapi ingatan dia lemah. Habis kalau dah jenis, biarlah perwatakan baik sekalipun, lidah dia tak baik atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama tak spare panggil. Pasal apa? Sebab kita sayang kepada Nabi lebih daripada kita sayang orang tu. Macam mana sanggup dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu buat perwatakan yang baik, menarik supaya tertipu manusia dengan pendustaan dia. Apa lagi ulama nak kata? Kadzab, dajjal. Orang ni dajjal. Sanggup-sanggupnya dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya tak kata kepada individu secara tu, tapi kaedahnya macam tu. Okey. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian hukumnya wajib beramal dengan hadis sahih berdasarkan kepada ijma' ulama hadis. Ni kepada ijma' ahlul hadis, ulama yang diakui pendapat mereka dari kalangan usuliyin dan fuqaha. Mana ulama hadis pun kata wajib beramal, ulama usul pun kata begitu, fuqaha pun kata begitu. Dia merupakan salah satu hujah syarak yang tidak ada ruang bagi seorang muslim untuk tidak beramal dengannya. Okay, boleh faham? Maksud kata-kata hadis sahih. Oh, panjang lagi abad hadis sahih ni. Kita galik pasal bukan. Topik ni inilah inti dia. Saya kena detailkan supaya kita faham lah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita berhenti setakat ni ya. Kita tak borderline sini. Nanti ustaz galik pula nanti. Tulis tarikh sekat ni ya. Tulis tarikh hari ni berapa? 16 Februari 21 PQDM punya. Okey, PQDM. Tulis tarikh sekat ni ya. Kita pergi, jangan pergi lebih. Udah naik atas balik. Kata-kata ini hadis sahih dan ini hadis tidak sahih. Maksud kata-kata ulama hadis ini sahih, ialah 5 syarat hadis sahih ada padanya. Yang 5 tadi ada pada dia. Bukan diputuskan hadis itu benar-benar sahih kerana harus berlaku kesilapan dan lupa kepada perawi yang thiqah. Maknanya hukum ni dihukumkan atas sanad tadi. Setelah dilihat nilai sanad tadi, kelima-lima sanad syarat ada pada sanad tadi, maka sanad tadi adalah sahih. Okey? Maksud mereka, mana bila sanad tu sahih, insya-Allah matan dia tu kita boleh terima. Tapi sebab tu kita kata ini adalah ilmu sangkaan. Sangkaan maknanya setelah diselidiki, dia ni 90% benar. Kenapa kita tak kata 100%? Sebab perawi ni boleh jadi betul, boleh jadi ada lagi nilai. Dia tak sampai nilai wahyu lah. Kalau 100% ni Quran lah kita panggil. Okay? Ataupun hadis mutawatir 100%. Tapi hadis ahad ni paling tinggi kita boleh kata 95% gitu. Kenapa? Kerana ada nak bezakan dia dengan hadis mutawatir tadi. Kan dia juga adalah kerana manusia itu zan kita, sangkaan kita pada dia. Sebab kita pun tak tahu manusia ni, tak boleh kita kata dia ni 100%. Aku yakin dia 100% tak pernah menipu, tak pernah buat maksiat. Manusia mana-mana pun ada lupa. Tapi sangkaan kita, alhamdulillah ulama-ulama ni telah menjaga hadis dengan baik. Rahimahumullah. Okay? Dan maksud kata-kata mereka hadis ini tidak sahih, ialah hadis ini tidak memenuhi 5 syarat hadis sahih, sama ada kesemuanya atau sebahagian daripadanya. Bukan bermaksud pada kenyataannya ia adalah satu pendustaan, kerana orang yang biasa melakukan kesilapan
boleh jadi betul pada ketika yang lain. Jadi kita tak kata hadis ni tidak sahih, makna bukan hadis palsu lagi. Cuma hadis ni tidak sahih. Sehinggalah kita jumpa jalan lain yang boleh menguatkan dia, barulah kita kata hadis ni sahih. Dan pada hadis yang tidak sahih, bila sebut hadis ni belum tidak sahih, ada kebarangkalian dia sahih. Tapi kebarangkalian dia sahih sikit. Sehingga kita ada penyokong dia, datang riwayat yang lain menguatkan dia, barulah kita angkat. Beza dengan hadis palsu. Hadis palsu ni marilah riwayat mana pun dah palsu dah, memang tak naik dah atas tu. Dia tak akan naik darjat dia sampai sahih. Boleh faham? Okey. Adakah diputuskan mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak? Mengikut pendapat terpilih, tidak boleh diputuskan mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak kerana perbezaan tingkatan kesahihan berdasarkan kepada kemampuan sanad untuk memenuhi syarat sahih. Hadis yang memenuhi keperluan maksimum ke semua syarat sahih adalah sangat jarang. Maksimum, kita kata maksimum. Sepatutnya tidak dihukumkan kepada mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak. Bagaimanapun ada dinukilkan daripada beberapa imam tentang sanad yang paling sahih. Yang nyata setiap imam memilih sanad yang kuat menurut penilaian mereka antara pendapat tentang sanad yang paling sahih, jalan yang paling sahih, paling kuat. Maknanya orang ni hebat daripada orang hebat daripada orang hebat. Bukan thiqah saja-saja thiqah dah. Orang riwayat sahabat yang hebat daripada tabi'in hebat daripada generasi hebat. Menurut pendapat adalah beberapa yang ulama pilih, orang panggil Imam Az-Zuhri daripada Salim daripada Abdullah bin Umar, Maula Ibnu Umar ni. Okey. Kemudian daripada ini diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dan juga Imam Ahmad. Ada juga riwayat Ibnu Sirin dari Abidah dari Ali bin Abi Talib. Ada kata Al-Amash dari Ibrahim, ni nama orang semualah. Ini kita nantilah kemudian. Kita pun tak detail lagi bab ni. Ada yang kata dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Imam Malik, imam daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, riwayat pula Imam Bukhari. Ada yang kata ni paling sahih. Maknanya orang ni siapa dia? Oh, Imam Malik apa tak kena. Imam Nafi', oh hebat. Ni kemudian Ibnu Umar, sahabat yang hebat. Semua ni riwayat pula Imam Bukhari. Oh, ni kata ni paling sahih. Jadi khilaf di kalangan ulama, tapi yang penting kita dah tahu kenapa ulama mengklasifikasikan hadis itu sebagai sahih adalah kerana nak menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai dah di hak kita dah tulis. Kalau tidak baca pula tuan-tuan, memang habis lagilah. 11.50 kita 2 jam hari ni. Masya-Allah. Hadis sahih saja 2 jam. Lambat sebab ustaz nulis lambat. Biasalah. Tapi saya harap tuan-tuan faham apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Wallahu taala alam. Jika ada yang bertanya mungkin boleh letak dalam ruangan komen. Saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, wallahu taala alam, ataupun boleh tanya kepada asatidzah yang lain yang lebih alim insya-Allah. Okey. So kalau tak ada, alhamdulillah. Saya kalau tak ada memang alhamdulillah lah. Maknanya sama ada faham semua, ataupun kalau tanya kita tak boleh jawab pun innalillah juga. Jadi wallahu taala alam, kita berhenti setakat itulah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya, mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita dan menjadikan orang yang cinta, orang yang kita ni cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha mencari yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.